والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin di muka surat 174 rujukan pertama. Hadisnya adalah hadis yang ke 123. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. Nabi beritahu kepada kita bahawa semua tulang, ruas-ruas tulang yang ada di dalam tubuh manusia ini, dia minta kepada Tuhan dia tiap hari dia suruh bersedekah. Dia minta untuk tulang ini satu sedekah. Dia minta tiap-tiap tulang, tiap-tiap ruas yang ada dalam tubuh badan kita, ruas jari, ruas tulang belakang, semua dia minta kita satu sedekah, satu sedekah. Dan Nabi beritahu di hadis yang akan datang, Nabi beritahu dan itu pun dia beritahu dah. Hadis 123. 124 kita sebelum 124. Lalu mana cara kita nak tunai tuntutan obat, tuntutan tulang ruas yang ada di dalam tubuh badan kita ni sebanyak 350 tulang ruas? Itu Nabi beritahu setiap hari dia minta. Berarti kalau kita tak bagi sedekah, maknanya kita tak tunai Allah dia, tak tunailah tuntutan dia. Dia berkhidmatkan kita ni. Jari kita ni ada orang-orang. Kita nak makan, kalau dia tak mau bergerak, jari ruas jari kita. Tulang belakang kita kalau dia tak mau bergerak. Tulang lutut kita kalau tak mau bergerak. Tulang sendi kita kalau tak mau bergerak. Tulang tumit kita kalau tak mau bergerak. Kita tahu. Sebab itu dia berkhidmatkan kita tiap-tiap hari. Dia tak minta gaji, dia tak minta duit, dia minta sedekah. Kita tahu sedekah ni. Apa ada sedekah? Nabi sebut di sini bentuk-bentuk sedekah yang boleh kita buat untuk menunaikan tuntutan orang sendi, orang tulang dalam tubuh badan kita.
kita. Nabi kata apa? Kullu sulama minan nasi, semua ruas-ruas tulang minan nasi daripada manusia itu, alaihi sadaqatun, ke atasnya, ke atas manusia itu, tulang-tulang ruas-ruas ini sadaqatun, minta sedekah supaya kita bersedekah. Kulla yawmin, pada setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, yang naik padanya matahari. Setiap hari matahari naik, dia minta. Setiap hari matahari naik, dia minta. Hari ini hari Rabu dia minta. Cuma kita lah tak tunai tuntutan dia. Nabi sebut antara sedekah yang boleh kita tunai, apa dia? Ta'dilu bainal itsnain, kamu mendamaikan antara dua orang yang berkelahi, yang berbalah. Kita tolong ni nasihat supaya mereka berdamai. Ini satu sedekah yang kita boleh buat untuk tulang orang. Jiran yang orang berkelahi dari ini, kita hidup pun tak senang. Kita hidup berdamai, kita kata dia cik yang dari bapa kan apa kahwin lama ada anak pun ramai, kita dari bapa ni. Dalam hidup ni mana ada semua hak kena dengan kita. Kalau 60% hak kita lah dapat karaoke dan nak sapit mati, mana ada dalam hidup ni. Ada dalam hidup pagi-pagi kita 60% kita ada. Nak satu hati dalam syurga lah. Jadi tolak insyaAllah. Jadi berdamai dengan sebab nasihat kita. Itu kira sedekah kita untuk awal dan untuk segala tulang dan awal yang berkaitan. Maupun sedekah ini bukan dengan duit. Dengan usaha kita mendamai dua orang yang berbalah pun yang harus sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha. Ada orang naik binatang kenderaan, Nabi ni unta lah. Dia nak naik unta tak boleh, nak langkah tak sampai. Kita tolong angkat dia boleh, dia naik sampai atas belakang unta. Itu dia sedekah juga. Kalau lari dia ada motor, dia duduk langkah tak mau nak lepas. Kita tolong pegang kaki dia kecil ataupun kita tolong start motor, dia pergi aja, dia sedekah. Atau tarfa'u lahu 'alayha mata'an sadaqah, ataupun kita tolong angkat barang dia. Dia nak buat atas binatang dia, atas unta dia kan, nak buat nak kereta dia kan, kita tolong angkat, dibuka pintu dia, put belakang tu kita buka, kita tolong buka. Itu kira sedekah. Allah. Wal kalimatul thayyibah sadaqah, bercakap dengan menggunakan perkataan yang sedap, yang lembut, baik, kira sedekah juga. Nasihat orang, kira sedekah. Wa bi kulli khutwatin, dan setiap langkah kamu, tamshiha ila salati, yang kamu jalan ke masjid, habis sembahyang di surau masjid, kira sedekah. Dan yang Ustaz, kalau ni untuk tak sedekah pun sebab jalan kaki sama lah, tapi barangkali pada orang dalam jalan tu jalan kita gunakan tenaga kita sendiri, jalan kaki. Setiap langkah yang kita jalan kita kira sedekah. Wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah,
engkau buang benda-benda yang mengganggu orang dalam perjalanan. Ada benda di jalan, kita tolong buang. Ada benda-benda di jalan yang boleh mengganggu orang jalan, kita tolong buang. Kira sedekah juga. Ada ranting kayu ke, ada duri ke, ada apa ke, kita tolong buang. Dalam kampung tengok hujan lebat ni, kita pergi tolong teteh, buang air tu bagi jalan tidak penuh atas batas kita, itu kira sedekah juga. Nabi kata kita buang benda yang boleh menyakiti orang yang melalu lalang di atas jalan raya, itu juga namanya sedekah. Jadi Nabi cerita kat kita malam ni bentuk-bentuk sedekah yang kita boleh buat bagi menunaikan tuntutan aurat, tuntutan ruah tulang yang ada tubuh badan kita ini. Beberapa jenis bentuk sedekah, bukan dengan duit ringgit. Kalau yang dulu Nabi sebut bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, itu kira sedekah juga. Hari ini Nabi sebut pula tindakan kita. Apa dia? Pertama, kita mendamaikan antara dua orang, bersedekah. Kedua, kita tolong orang naik atas kenderaan dia, boleh naik atas kenderaan dia, kira sedekah. Ataupun kita tolong angkat barang, bawa masuk dalam kenderaan dia, kira sedekah. Yang ketiganya, yang keempatnya, bercakap kalimah yang baik, yang sedap didengar, manis dengar, kira sedekah. Dan setiap langkah kita langkah mai ke masjid nak pergi sembahyang pun kira sedekah. Dan kita buang benda yang boleh mengganggu di jalan-jalan perjalanan orang pun kira sedekah. Jadi sedekah rupanya luas pengertiannya, bukan dengan duit, bukan dengan makanan, dengan apapun kebaikan yang kita boleh buat, rupanya itu sedekah yang boleh diberikan kepada tuntutan setiap tulang dan ruah yang ada di dalam tubuh badan kita. Boleh faham tuan-tuan? Alhamdulillah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap hari terbit matahari, semua ruah tulang manusia yang bekerja merupakan sedekah. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Menolong orang menaiki kenderaan serta membawa atau mengangkatkan barang-barangnya itu pun sedekah. Perkataan yang baik itu pun sedekah. Tiap-tiap langkah dan perjalanan dalam perjalanan untuk sembahyang adalah sedekah. Dan menghindarkan suatu yang berbahaya di jalan adalah juga sedekah. Muttafaqun alaih. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت. Sayyidina Aisyah pula meriwayatkan satu hadis. Sayyidina Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Sayyidina Aisyah, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mifsalin. Sesungguhnya dijadikan oleh Allah pada setiap manusia daripada anak Adam itu, dalam tubuh badan dia ada 360 sendi tulang dan sendi ruah. Ada 360. Faman kabbarallaha, sesiapa yang bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, wa hamidallaha, dan memuji Allah, alhamdulillah, wa hallalallah, dan dia bertahlil kepada Allah, la ilaha illallah, wa sabbahallah, dia menyebut subhanallah, wa astaghfarallah, dia menyebut astaghfirullah.
Berapa dah? Takbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar. 5. Wa azala hajaran an tariqin nas, dan dia membuang batu dari jalan manusia. Batu duduk tengah jalan, ganggu orang, dia ambil batu tu dia buang-buang. Au syaukatan, ataupun dia buang duri daripada jalan. Au azman, ataupun buang tulang an tariqin nas, daripada jalan manusia. 6. Au amrin bima'rufin, ataupun dia suruh orang buat baik. Au nahyin 'anil munkarin, ataupun dia melarang orang buat mungkar. Adada sittina wa salasumi'atin, sebanyak bilangan 360. Hari itu dia buat semua benda ni, bilangannya 360. Bilang ada 360. Baik. Kalau hari itu dia sudah boleh buat 360, berarti dia sudah menunaikan tuntutan ruah tulang yang ada di tubuh badan dia sebanyak 360 ruah tulang yang ada di tubuh badan. Kalau itu dia boleh buat, kata Nabi, fa innahu yamsi yawma idzin, sesungguhnya dia berada di waktu petang pada hari itu. Dia buat benda ni di awal pagi, naik matahari dia buat dah. Maka petang saat ni, kawan ni, kata Nabi, wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar, sesungguhnya dia telah berusaha menyelamatkan dirinya daripada api neraka. Itu dia. Allahu Akbar. Jadi 360 tulang ruah yang ada di tubuh badan kita. Kalau kita buat benda-benda tadi, takbir ke, tahmid ke, bilang-bilang ada 360, kita sudah tunai hajat dan tuntutan tulang dan ruah kita, dan pada ketika itu kita sudah membebaskan diri kita daripada api neraka. Masya Allah. Di dalam riwayat Muslim juga terdapat riwayat Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dijadikan tiap-tiap orang anak Adam mempunyai sebanyak 360 ruas tulang. Sesiapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, tahlil itu la ilaha illallah, bertasbih subhanallah, beristighfar astaghfirullah kepada Allah, dan mengenepikan, mana buang batu dari jalan lalu, dari jalan lalu lalang, dari jalan raya ni jadi jalan lalu lalang manusia, atau duri, buang duri, atau tulang dari jalan lalu lalang manusia, atau menyeru melakukan kebaikan, atau melarang daripada melakukan perkara mungkar sebanyak 360 kali, maka sesungguhnya ketika itu dia telah berusaha untuk menyelamatkan dirinya daripada api neraka. Alhamdulillah. Tuan-tuan, buatlah, buat. Jadi tulang ruah jari kita pun dia sudah mendapat hak dia. Dan Nabi SAW sebut, kalau dah tak boleh sangat, Nabi kata dah tak boleh sangat nak buat sampai 360 kali, maka Nabi kata semayanglah duha 2 rakaat. 2 rakaat duha itu boleh mengganti 360 kali tasbih dan apa yang kita buat tadi. Jadi kalau kita tak boleh nak buat sampai 360, semayanglah sunat duha 2 rakaat, insya-Allah
dia akan tertunai segala tuntutan-tuntutan tadi. Boleh tuan-tuan? Bolehlah, bukan banyak, 2 rakaat saja. Kalau rajin sikit buat 4. Nah, rajin lagi buat 6. Dia kata 2 pun gagah. Tu pun dia kata mujuk. Payahlah noh. Sembahyang duha. Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, Nabi pesan kepada aku supaya setiap hari suruh aku sembahyang duha. Ausani khalili. Nabi pesan ke aku sembahyang duha 2 rakaat kurang-kurangnya, dan sembahyang pada malam dia suruh aku sembahyang witir sebelum tidur. Itu Nabi pesan selalu kat aku. Abu Hurairah pun buat benda ni sampai dia mati. Mati baru berhenti. Kita boleh siang hari sembahyang duha, malam hari sembahyang witir. Tak banyak pun 3 rakaat. Insya-Allah. Tambah buat yang lain-lain lagi, masya-Allah. Hari Jumaat berselawat pada Nabi, malam Jumaat berselawat pada Nabi. Jumlah semua disebut oleh para ulama. Kalau boleh kamu buat banyaklah sikit selawat pada Nabi itu hari Jumaat, malam Jumaat. Dan disebut wa aqallul kasrati dalam kitab. Paling kurang banyak, dia suruh buat banyak, paling kurangnya dia kata 300 kali. Boleh? Allah 300 kali solat kat Nabi hari. Dan salawat kat Nabi cukup besar fadilatnya. Apatah lagi pada hari Jumaat yang dituntut kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua adalah asam garam dalam hidup kita. Al-Quran kita boleh baca tiap-tiap hari tuan-tuan. Tak banyak pun sikit, 2 helai jadilah. Dia kata kalau banyak tak dan, maka roti canai pula tu. Baca sikit, jangan tak baca langsung. Nah. Baca sikit. Sebab itu Al-Imam Ghazali kata, kamu kena bahagi waktu pagi kamu itu dengan 4 benda. Yang pertama, kamu minta ampun pada Allah. Nombor 2, kamu berzikir pada Allah. Nombor 3, kamu baca Quran. Ni. Lepas sembahyang subuh sampai naik matahari, kau boleh buat benda ni. Ini Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nombor 1, kita minta ampun dosa. Astaghfirullahalazim. Bacalah apa dia istighfar yang diajak kepada Nabi, penghulu istighfar dan sebagainya. Yang kedua, kita bertasbih, berzikir. Subhanallah, subhanallah. Nabi ajak isteri dia, kita baca dah dulu. Subhanallah adada khalqih. Subhanallah ridha nafsih. Subhanallah zinata arsyih. Subhanallah midada kalimatih. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Subhanallah wa bihamdihi ridha nafsih. Subhanallah wa bihamdihi zinata arsyih. Subhanallah wa bihamdihi midada kalimatih. Itu boleh tasbih. Ataupun kita tasbih yang lain. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Banyak Nabi cadang kat kita zikir-zikir yang kita boleh baca lepas subuh. Yang pertama, istighfar dosa. Yang kedua, bertasbih, puji Allah. Yang tiga, baca Quran. Tak banyak pun. Tambah hari Jumaat kita bacalah surah-surah yang dituntut.
Surah Yasin, surah Kahfi, surah Dukhan, baca. Surah Tabarakalladzi, baca. Tiap-tiap hari baca. Allah. Dan yang keempat, kata Imam Ghazali, tak payah tasbih, tak payah baca Quran, tak payah zikir, dan tak payah istighfar. Buat apa? Duduk memikir, berfikir. Tenangkan fikiran kamu dan kamu berfikir. Sudah banyak mana dosa yang kamu buat? Sudah banyak mana yang Allah suruh kamu tinggal? Sudah berapa lama lagi kamu akan diberi oleh Allah? Fikir tengok hidup di dunia ni. Kena fikir tu, baru ada kesedaran. Fikir duk kira nak cari duit saja, tak fikir benda tu, dia tak main kesedaran. Itu kata Imam Ghazali, sepatutnya setiap hari 4 benda ni kita isi lepas sembahyang subuh. Fikir tengok, Allah, aku ni banyak dah, dulu pun aku tinggal banyak sembahyang, banyak aku buat dosa, banyak itu, banyak ini, banyak itu. Baru kita main ada insaf. Kalau tak fikir, tak ada. Sebab itu Allah sendiri pun suruh berfikir. Allah bagi kepada kita akal fikiran, bukan untuk nak fikir, untuk nak senang saja, tapi kita kena fikir juga untuk kesenangan kita di hari akhirat, di mana kita akan pergi menghadap Allah seorang diri. Orang tak akan ikut kita, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi 4 benda inilah Imam Ghazali kata sepatutnya seorang Muslim lelaki perempuan mengisi masanya selepas salat subuh sampai naik matahari. Boleh, tuan-tuan? Boleh. Duduk saja boleh. Tambah kita dah berumur, pencin belakang dah. Boleh sangat. Duduk. Allah. Pengajaran hadis terlalu banyak perkara kebaikan yang boleh diamalkan oleh manusia. Kita tengok tadi, buang duri tepi jalan pun kira sedekah. Bercakap benda elok pun kira sedekah. Cik mengaji rajin cik, oi, kita nak cari ilmu cik, masa muda-muda lah rajin mengaji, rajin pergi sekolah rajin. Nasihat budak-budak tu kira sedekah lah tu. Naik mutu jangan deras sangat cik no, saat ni jatuh. Kalau kita jatuh naik mutu, kita berderas, hukum dia tak elok cik, macam bunuh diri. Tambah duk angkat kat tayar mutu hak atas pula, hak depan pula satu, tinggal satu. Jangan cik no, hukum bunuh diri. Kalau kita jatuh mati, orang bunuh diri ni tempat dia neraka cik, oi. Nasihat kira bersedekah. Dia dengar tak dengar dia punya pasal, tapi kita dah dapat pahala sedekah. Terlalu banyak perkara kebaikan yang boleh diamalkan oleh manusia. Apa yang dikehendaki ialah supaya manusia itu sentiasa meningkatkan usahanya untuk menambahkan amal kebajikan dari semasa ke semasa. Kedua, memperbanyakkan amal kebajikan seperti tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, dan lain-lain adalah amalan yang sangat digalakkan bagi seseorang, kerana ia adalah di antara usaha untuk menghindarkan diri dari siksaan neraka, di samping mentaati perintah Allah yang lain. Allah. Itu dia antara amal-amal kebajikan yang boleh kita buat dan dikira sebagai amal kebajikan.